Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Qala asy-syaikhul muallif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma fid dini bi an kafartahu aw bada'tahu aw dallaltahu fa huwa as'abul umur. Fatahtaju ila takzibi nafsika inda man qulta lahu zalika. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jiddan wa tanaddumu ala dhalika liyurdiyahu anka. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 57, iaitu masih lagi dalam akabah yang kedua, akabah taubat, yang mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bagaimana cara kita bertaubat kalau dosa kita itu antara kita dengan Allah sahaja, dan bagaimana cara kita bertaubat kalau dosa kita itu membabitkan juga dengan hak manusia, seperti membabitkan harta dia ataupun maruah dia atau kehormatan atau diri dia, ataupun dosa itu membabitkan agama. Adapun yang membabitkan agama, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, macam mana itu? Iaitu dengan kamu tu mengkafirkan dia, atau kamu membid'ahkan dia dengan arti bid'ah yang sesat, atau kamu mengatakan dia sesat. Maka ini yang paling sukar sekali. Maka untuk bertaubat memerlukan kamu itu mendustakan diri kamu sendiri di hadapan orang yang kamu telah tuduh dengan tuduhan-tuduhan tadi.
kamu kena mengaku bahawa saya itu bercakap benda yang tak betul. Dahulu saya mengkafirkan kamu tu saya silap. Saya salah. Dia kena mendustakan diri dia. Dan bahawa kamu kena minta halal. Mohon maaflah. Mohon maafkan kesalahan dan dosa saya. Selama mana boleh kena minta maaf. Wa illa, dan sekiranya tak boleh, mungkin orang tu telah meninggal dunia ataupun cari dah tak jumpa dah, maka hendaklah kamu itu merintih, merayu dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah kamu sentiasa merasa menyesal atas dosa yang kamu lakukan itu. Moga-moga Allah Ta'ala menggerakkan hati orang itu di akhirat sekurang-kurangnya untuk dia itu meredakan bagi kamu. Maknanya dia halal lah. Kalau tak, sangkutlah. Lalu kita sambung di nota kaki. Di muka surat 57, dituliskan di situ selepas petikan daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah maknanya permulaan hidayah. Pun Imam Ghazali dah pesan, yang bermaksud jangan kamu putuskan, maknanya kamu pastikan dengan penyaksianmu atas seorang daripada ahli kiblat, orang yang zahirnya orang Islam, tiba-tiba kamu menghukumnya syirik, ataupun kamu mengatakan dia kafir, atau kamu menuduh dia munafik. Kerana kebanyakan perkara ini dia berada dalam hati. Walaupun mungkin terzahir pada tindakan, tapi yang pasti benda itu syirik, kufur, munafik ni dalam hati. Kerana sesungguhnya yang melihat rahsia-rahsia hati ialah Allah Ta'ala juga. Maka jangan kamu masuk campur antara hamba dengan Allah Ta'ala. Yang kita hukum, yang kita buat ketetapan berdasarkan zahir. Dia bercakap satu perkara yang salah dari segi agama, ataupun dia berbuat satu perkara yang bercanggah dengan hukum. Yang tu kita boleh buat satu penyaksian. Adapun kita nak kata dia ni sebenarnya dalam hati dia ada syirik, sebenarnya dia ni walaupun sembahyang dia itu kafir, walaupun dia ni zahirnya orang Islam tapi sebenarnya dia munafik, iaitu kata Imam Ghazali bukan urusan kamu. Dan ketahuilah bahawa kamu pada hari kiamat nanti bahkan tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak melaknat si fulan. Sekarang ni orang ringan lidah, bahkan ringan tangan menulis perkataan-perkataan laknat di dalam Facebook, di dalam Twitter dan sebagainya. Jangankah kita nak melaknat saudara seagama kita semata-mata kerana orang itu ada perbezaan pandangan, pendirian dengan kita atau kepentingan. Bahkan kamu tidak akan ditanya kenapa kamu tidak pernah sepanjang hidup kamu tak pernah pun melaknat iblis. Padahal iblis, kalau kita kata iblis laknatullah alaih pun memang tepat. Kalau kita kata iblis tu mal'un, mal'un dia maknanya yang dilaknat. Ubah sikit bahasa Melayu, mal'un. Ada hidup balik lam tu, mal'un. Asalnya bahasa Arab. La'ana yal'anu, yang berlaknat namanya la'in. Yang dilaknat namanya mal'un. Jadi kalau kita kata iblis ni yang terlaknat pun tepat dah. Tapi tiba-tiba sepanjang hidup kita tak pernah kita kata macam itu, pun tidak akan ditanya. Dan lidahmu tidak sibuk menyebut kutukan itu pun kamu tidak akan disoal mengenainya dan tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Itu level iblis. Apatah lagi hanya saudara seagama kita yang berbeza pandangan sampai kita nak melaknat dia. Jangan. Sebab itu Tok Guru pesan, bila kita baca doa Allahumma hzimhum, ya Allah hancurkanlah mereka, atau kita kata wasallid alaihim kalban min kilabi, ya, engkau kuasaikanlah mereka itu satu serigala atau satu singa daripada singa-singamu. Asalnya kalb ni maknanya anjing. Jangan sekali-kali kita itu niatkan kepada saudara seagama kita. Memang mungkin dia berbeza dengan kita, mungkin dia ada permusuhan dengan kita,
tapi tidak selayaknya. Kemudian disambung di bawah itu, menuduh orang lain fasik atau kafir sangat besar bahayanya kepada agama orang yang menuduh. Boleh jadi rosak agama dia. Mungkin dia rasa dia orang yang mempertahankan agama. Tapi bila dia tidak berhati-hati bab takfir, budaya takfiri, mudah mengkafirkan orang Islam ni, maka agama dia sebenarnya yang terancam. Mana tahu? Nabi SAW bagi tahu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah melontar, maknanya menuduh, melontar dengan tuduhan. Tidaklah menuduh seorang lelaki, dia tuduh seorang lelaki yang lain. Samalah perempuan. Kalau dalam dokumen-dokumen undang-undang selalu ditulis, any reference to the male gender shall includes the female. Mana-mana rujukan kepada gender lelaki sebenarnya merangkumi juga wanita. Samalah di sini. Walaupun Nabi SAW sebut rajulun rajulan, tidaklah menuduh seorang lelaki akan seorang lelaki yang lain. Tetapi kalau wanita menuduh wanita pun termasuk. Wanita menuduh lelaki pun termasuk. Lelaki menuduh wanita juga termasuk. Hati-hati ya. Dekat dunia, kat mahkamah dunia ni mungkinlah kamu boleh berhujah, bawa peguam, reka cerita. Tapi Allah Ta'ala tahu. Lalu kamu tuduh dia sebagai fasik, atau kamu menuduh dia sebagai kafir, melainkan akan patah balik tuduhan itu kepadanya, kepada orang yang menuduh, sekiranya orang yang dituduh itu tidak sedemikian. So risiko tinggi. Benda tak pasti, kenapa kita nak gopoh-gapah? Tapi ikutlah majlis fatwa, dah bersidang, dah buat kajian, dah dengar bukti, dah panggil orang yang dia keluar fatwa, orang tu dah murtad, itu lainlah. Adalah sandaran kita. Imam Muslim rahimahullah ta'ala pula meriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi, mana-mana orang, lelaki ke wanita ke, dia berkata kepada saudara, yakni saudara seagama dia, ya kafir, kata dia. Oi, kafir. Dia tak tu. Walaupun slang Kedah, orang faham. Kafir tu, kafir lah. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka telah pastilah status kafir itu salah seorang. In kana kama qala. Kalaulah yang memang dikatakan wahai kafir itu dia betul kafir. Wa illa raja'at alaihi. Dan sekiranya tidak, yang dituduh itu sebenarnya dia tidak kafir, maka berpatah baliklah tuduhan itu kepada si penuduh. Itu kan bahaya. Oleh itu jangan kita sewenang-wenang menuduh orang lain yang tidak sebulu dan tidak sependapat dengan kita, hanya berasaskan emosi dan menurut perasaan. Seronoklah, nafsu rasa puas, dapat kata kau orang kafir, musyrik, ahlul bid'ah, sesat. Jangan. Tanpa ada pembuktian dan penelitian. Itulah kata-kata ni adalah kerja mahkamah. Mahkamah lah yang boleh panggil orang saksi, kaji nilai bukti. Tapi tanpa pembuktian kamu menuduh yang bukan-bukan, nanti terlanggar ajaran Rasul pilihan, buruk padanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, ada silap cetak tu, SWT. SWT itu subhanahu wa ta'ala. Boleh betulkanlah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Man syahida an la ilaha illallah
wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala zabihatana fahuwal muslim lahu ma lil muslimi wa alaihi ma 'alal muslim. Barang siapa yang mengucap tiada Tuhan melainkan Allah dan dia menghadap kiblat kita, semayang dia ke Kaabah, bukan semayang menghadap tokong ke, berhala ke, dan dia solat kita lah, bukan dia semayang bakal colok apa, dia solat macam kita lah. Mungkinlah ada sikit-sikit beza, cara angkat tangan beza, cara letak tangan beza, ya. Tapi semayang tu basically semayang kita lah, orang Islam. Dia makan sembelihan kita, maka dia orang Islam. Jadi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan pada kawan-kawan, dalam kita itu berbeza, dalam kita itu berhujah, membawa dalil, jangan sampai mengkafirkan. Ada segelintir lah, tak ramai, dalam rangka dia menolak penyelewengan ajaran Wahabi. Antara masalah dengan Wahabi ni, dia mudah mengkafirkan. Ada elemen takfiri tu, sebab tu ulama menilai mereka khawarij. Salah satu ciri khawarij ni mudah mengkafirkan orang Islam. Tiba-tiba dalam dia bersemangat menolak fahaman Wahabi, dia pula mengkafirkan Wahabi. Dia pula jadi takfiri. Ada. Jangan. Cuba berhati orang yang kamu kata Wahabi itu. Tidakkah dia mengucap kalimah syahadah? Tidakkah dia itu menghadap kiblat Kaabah bila semayang? Tidakkah semayang dia itu macam kita? Tapi dia tak baca kunut, Ustaz. Tak baca kunut tu bukan mengkafirkan. Tak baca kunut Hanafi, Hambali pun tak baca. Yang kita marah sikit kat mereka ni, dia tak baca kunut, dia duduk sibuk. Kata baca kunut bid'ah lah apa, itulah kita marah sikit. Tak payah nak bid'ah, kan dia silap. Kamu nak mengamal tak baca kunut, teruskanlah. Kami yang nak mengamal baca kunut, janganlah kami kacau pula. Tapi taklah sampai menjadikan dia kafir. Dan dia makan sembelihan kita, kita pun makan sembelihan dia. Maka dia orang Islam. Kamu nak cegah kebatilan dia, silakan. Kamu nak bawa dalil hujah menolak kesesatan dia, silakan. Tapi kalau sampai mengkafirkan dia tu tak boleh. Bagi dia, apa yang berhak diperolehi oleh orang Islam, dan dia juga menanggung tanggungjawab sebagai seorang Islam. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Ada orang ingat hadis ni menggalakkan keganasan. Dulu ada kami dialog tentang isu kafir harbi. Jadi ada orang mendakwa istilah kafir harbi itu dah tak relevan. Kita kata selagi ada orang-orang kafir yang memerangi Islam, istilah itu relevan. Kalau tak, kat mana kita nak tanggung hadis ni? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hinggalah mereka itu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus salah, dan mereka tunaikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka telah membayar zakat. Ini sebenarnya bukan hadis yang menggalakkan keganasan. Inilah hadis yang memberikan batasan, jangan mudah mengkafirkan. Orang tu dah mengucap di kalimah syahadah, orang tu dah semayang, dah bayar zakat. Jangan kamu masih perangi dia lagi. Dan juga tak terpakai kepada kafir zimmi yang ada akdu zimmah atau musta'min atau musta'man. Itu tidak terpakai lah ni. Ini hanya untuk kafir harbi. Kalau kamu kata istilah kafir harbi tak terpakai, dah tak relevan, maka ni nak ditanggung di mana hadis ni? Jadi selagi ada
Kalau dalam Islam moden dia panggil enemy combatant. Berjuang musuh dia. Yang memerangi. Maka istilah tu relevan. Tapi dalam masa yang sama, hadis ini menolak takfiri. Batasannya orang tu dah mengucap kalimah syahadah. Orang tu dah solat. Dah bayar zakat. Ya. Memang dia berbeza dengan kita dalam sudut ini, dalam sudut itu. Tapi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Bila dia dah buat perkara tadi, maka mereka telah memelihara dariku darah mereka dan harta mereka. Mana tak boleh dibunuh, tak boleh dirampas harta dia. Tapi Wahabi langgar ayat ni. Zaman mula-mula kebangkitan dia tu, dia gelar diri dia muwahhidun. Orang yang bertauhid. Tak masalah. Tak masalah nak mengaku muwahhidun. Tapi dengan konotasi yang lain daripada mereka adalah musyrikun. Orang-orang Islam yang lain daripada mereka, di Taif dari mana-mana, mereka bunuh, mereka sembelih dan sebagainya. Tak ikut hadis lah. Nabi larang. Orang yang di masjid boleh bunuh. Tak boleh gambarkan. Tengok yang apa ISIS buat, lebih kurang. Sebab dulu tak adalah rakaman-rakaman yang macam zaman moden ni. Kerana ISIS dia rakam perbuatan dia tu jelas. Dia bakar orang hidup-hidup. Dia lemaskan orang hidup-hidup. Dia sembelih dan sebagainya. Zaman dulu macam itulah yang dilakukan. Zaman kebangkitan Wahabi yang duk tertarik dengan Wahabi ni jangan tak baca sejarah. Hanya terpesona dengan slogan berpegang Quran hadis. Habis selama ni orang Islam tolak Quran hadis lah. Ya. Jadi ini pernah berlaku. Sebab itu dikatakan Khawarij ini bahaya. Kilabun nar diumpamakan sebagai anjing-anjing neraka. Di dunia ni pun dia dah menyakiti umat Islam dengan mengkafirkan, dan ada masanya sampai dia membunuh dan merampas harta. Kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh buat macam tu. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Tapi kod dia ni sebenarnya begini. Itu perhitungan dia tu Allah punya hak lah. Kamu tak sibuk lah. Zahirnya dia mengucap di kalimah syahadah, dia semayang, dia bayar zakat, ya. Adapun dalam hati dia ada nifaq, ada apa tu, ya. Itu dia dengan Allah Ta'ala, bukan kerja kamu. Muka surat 58. Rasulullah SAW mengakui keislaman seseorang dengan pengucapan dua kalimah syahadah, pelaksanaan salat dan pembayaran zakat. Sebab itu bila zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada orang-orang yang tak nak bayar zakat, Sayyidina Abu Bakar perang. Sebab dah tak terpelihara dah lagi. Dia dikaitkan dengan zakat tadi. Dia menolak kewajipan zakat. Kalau tak bayar zakat semata-mata, itu taklah sampai diperangi. Adalah hukuman dia, ta'zir dia. Tapi ni memang dia tak nak bayar, dia kata tak wajib. Maka kita janganlah berani melanggar. Kita pula nak kata orang tu kafir, jangan. Janganlah kita berani melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya itu dengan menuduh orang lain kafir. Sama ada dengan perkataan, kita pergi kata dia kafir, atau dengan perbuatan. Seperti kita tidak memakan binatang sembelihan mereka, atau kita pulau-memulau tak bagi salam, tak apa, tak nak jadi makmum, dan sebagainya, yang boleh merosakkan keimanan diri sendiri, dan juga boleh memusnahkan hubungan mesra masyarakat Islam, dan secara tidak disedari kita sebenarnya telah melanggar ajaran Islam. Kita rasa kita memperjuangkan Islam, lalu kita duk kata orang ni kafir, orang ni kafir. Na'udzubillah min zalik. Kita memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada terjerumus kepada sikap takfir tadi. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhallina wala mudillin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang lain. Bila kita bercakap terang, orang dapat hidayah. Dan kita juga orang yang mendapat petunjuk. Dan bukanlah kita itu orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain pula.
Ingatlah, kita ni bukan penghukum. Bukan kerja kita nak hukum orang. Bukan penghisap dan penghitung. Kita pula nak hitung pahala dosa orang. Nak hitung boleh. Hitung dosa pahala kita lah. Ya. Apa yang aku dah buat hari ni. Apa kewajipan yang aku dah cuai. Ya. Apa benda haram yang aku dah langgar. Itu boleh lah. Muhasabah namanya. Tapi kita nak hitung orang lain. Dia ni apa, kafir ke, musyrik ke, munafik ke. Bukan. Yang berhak menghukum, menghisap dan menghitung itu hanya Allah yang maha mengetahui sahaja. Apa kita? Kita nampak benda tak betul. Kita hanya diperintahkan menjadi pendakwah yang bijaksana, berdiplomasi, berwibawa, mesra, lagi dedikasi selaras dengan kehendak siasat syariat Islamiah. Habis macam tu tak payahlah ada mahkamah kan? Ada tak payah hukum. Mahkamah tu kerja dia. Dia pun bukan hukum orang berdasarkan apa dalam hati perut. Mahkamah hukum orang berdasarkan zahir. Kadang-kadang betul hukuman dia, kadang-kadang salah. Kalau salah tu setelah dia dah usaha yang terbaik, mungkin diampunkan. Tapi kalau hakim salah buat keputusan dengan sebab cuai, apatah lagi kalau dengan sebab dirasuah misalnya, itu tanggunglah di akhirat. Tapi itu pun dihukum dengan zahir. Mahkamah sebab tu dia kena bagi saksi, tengok dokumen, nilai bukti. Sebab dia tak dihukum dengan yang dalam hati orang. Dan kita terlebih selamat dalam akidah dengan menyerahkan urusan takfir, hukum orang ni kafir ke tak kafir itu, kepada Allah yang maha mengetahui sahaja. Kalau perlu, seorang-seorang yang nampak dia dah murtad, maka dibawa dia ke mahkamah dan dilihat bukti-bukti. Baru ada jatuh hukum. Kita, bukan peranan kita bukan hakim. Kita bukan nak panggil bukti dan sebagainya. Kita terlebih selamat dengan menerangkan kepada mereka yang mengaku agama Islam dan dia mengaku dia kasih akan agama dia, tetapi dia melanggar ajaran-ajaran Islam. Malahan dia bersikap berdolak dalih. Bahkan nampak sepertinya dia menolak usaha-usaha mereka yang hendak merealisasikan hukum hakamnya dengan berbagai dalih dan alasan. Dan seterusnya tidak menunjukkan minat untuk mendaulatkan undang-undang Islam. Malah ada yang nampak seperti meragui atas kewibawaannya dengan mendakwa tidak sesuai dengan zaman kini. Terang dan jelaskan kepada golongan ini bahawa sikap dan perbuatan mereka itu boleh membawa kepada fasik. Bukan kita tuduh dia fasik. Kita kata hati-hati bang cakap macam tu. Itu boleh bawa pada dosa tu. Ataupun ini ciri-ciri orang munafik bang kalau buat macam ni. Bukan kita kata dia munafik. Kita nasihat pada dia jangan buat macam itu. Kerana itu ciri-ciri orang munafik. Dan lebih parah lagi, apa yang kamu buat ni kalau kamu tak hati-hati boleh bawa pada murtad. Kita tidak menuduh mereka fasik atau munafik atau kafir. Tetapi kita menerangkan dan menyatakan kepada mereka perkara-perkara yang boleh menjerumuskan mereka kepada hal yang tidak diingini, supaya mereka sedar dan kembali ke jalan yang benar. Itu niat kita. Jadi kita dalam berdakwah tu jangan dengan kebencian. Lepas tu kadang-kadang yang datang komen mengarut kat page saya tak terus ban. Saya tengok dulu, dia ada 1,500 friend genuine ni. Mana tahu sekarang dia hentam kita apa lama-lama dia dengar-dengar berubah dia. Boleh jadi. Sakit hati lah dia kata kita macam-macam. Tapi kalau kita cek friend 2 orang, friend 5 orang cakap pula mengaku ini fake account ni. Ni memang dia datang untuk mengacau, tu mungkinlah kita ban. Sebab kita berdakwah tu tujuannya supaya dia terima dakwah. Apa yang kita dakwah tu mesti asalnya dia dah terima? Kan tidak. Ada yang asalnya dia menolak. Kalau kita dah ban dia awal-awal, tak sempatlah dia dengar lagi. Ada pula yang dia datang page kita, dia kata, letih lah dengar ustaz punya ni. Saya tanya dulu, kalau letih, nak ke kita ban supaya tak letih? Dia tak jawab pula. Tak apa, kita biarlah dulu.
Dia benci tapi rindu. Dia benci mengeluarkan Ustaz Aku ni. Tapi rindu juga nak dengar Ustaz Aku punya ceramah. Dengar tak tahan, dia komplain. Sebab mana tahu, lama-lama, betul juga apa yang Ustaz ni cakap. Jadi kita tu dengan kasih sayang kita dakwah. Bukan dengan benci dia. Malahan, dengan cara yang macam tadi, terselamat kita daripada kesilapan melakukan dosa besar. Kerana menuduh orang lain kafir dengan tidak sebenar. Malahan lagi pegangan agama diri kita sendiri dan pegangan agama mereka akan selamat. Tidak terdedah kepada bahaya menjadi fasik atau murtad. Alangkah elok jika kita mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Ada silap lagi tu, masih SWT lagi tu. Rasulullah SAW yang berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa daripada Nabi SAW. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku. Kerana sesungguhnya mereka tak tahu. Bila Nabi SAW doa ni, dalam keadaan darah mengalir daripada badan baginda dibaling batu oleh penduduk Taif. Kita baru kena troll dalam Facebook pun kita dah nak maki macam-macam. Kurang hajar dia ni. Celaka macam-macam lah. Nabi SAW bahkan dibaling batu. So, kita semua tahu sirah ni. Sampai darah mengalir ke kaki. Masih doa hidayah. Tak mahu doakan kebinasaan. Sebab Nabi SAW mengharapkan daripada sulbi zuriat orang-orang ni, lahir orang-orang yang beriman. Itu wawasan Nabi jauh. Kita marah tu, biar hancur dia ni mampu. Doa benda-benda buruk. Nabi SAW doa hidayah. Kadang-kadang ada orang datang. Bila dia tak setuju dengan saya, dia kata, moga-moga Allah beri hidayah pada Ustaz. Jadi ada kawan marah. Kau tu bagus sangat lah. Saya kata, tak payah marah lah. Dia doa hidayah untuk saya. Kita aminkan. Dia doa hidayah. Mungkinlah dia doa tu dengan niat nak beli. Saya ada benda-benda yang kalau orang komen, saya setujukan dia. Pertama, kalau dia kata, moga Ustaz dapat hidayah. Amin. Dia doa kita hidayah. Ada lagi satu, kalau dia pesan, Ustaz, taubatlah Ustaz. InsyaAllah saya jawab. Apa taubat dengan kewajipan kita? Dia ingatkan kita dengan kewajipan kita. Memang orang-orang yang follower, yang fan kita marahlah. Wah, hajar dia ni. Ya. Tapi betul lah. Dia suruh kita taubat. Biasa dua komen ni saya iakan je. Apa tujuan, apa niat tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau dia tahu Ustaz, taubatlah Ustaz. InsyaAllah. Saya tu. Nabi SAW hebat. Sehingga kan begitu Nabi SAW masih mendoakan hidayah. Muka surat 59. Sedangkan nanti kita akan patah balik. Sebab ini kita masih baca nota kaki. Nanti dah selesai nota kaki, barulah kita pergi patah balik pada isi yang asal, matan dia. Sedangkan ketika itu kaki baginda SAW luka berdarah kerana lontaran batu musyrikin Taif. Yang buat kerja itu bukan orang Islam pun. Orang kafir. Sedangkan malaikat telah menawarkan hikmat untuk membinasakan kaum. Oh, kalau kita dapat offer macam tu, terus bagi lingkup tu. Jangan bagi ada kesan lah, geram lah. Ya. Tapi Nabi SAW tak bagi dia berhati lapang. Kalau taklah diangkat sebagai insan yang istimewa. Kalau ada sempit. Tetapi baginda SAW menolaknya sebagai seorang Rasul pembawa rahmat. Bukan sebagai seorang pelaknat. Justru itu adalah terlebih baik serta selamat agama kita dengan cara berdoa bagi diri kita. Dan juga diri mereka yang tidak sejalan dengan kita. Doakanlah kawan-kawan kita yang salah faham, yang keliru. Kita doakan hidayah buat dia. Dan dia pun tak tahu kita doakan hidayah. Dia ingatkan kita macam dia juga benci kat dia. Dia memang benci kat kita, mana tahu. Zahirlah daripada percakapan dia. Ya. Tapi untuk kita doakan hidayah kepada dia. Doa daripada belakang dia ni diaminkan oleh malaikat. Dia bagi doa fi zahril ghaib. Doa di belakang orang tu. Diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan moga-moga kamu mendapat seumpama yang kamu doakan.
Kalau kita doakan hidayah buat dia, malaikat doakan hidayah buat kita. Jadi kita doa diri kita dan diri mereka yang tidak sejalan dengan kita itu agar mendapat taufik dan hidayah serta terpelihara iman mati dalam agama Islam. Wallahu waliyut taufiq, wallahu waliyut taufiqi wal hidayah. Kesimpulannya, sebagaimana kita wajib memelihara diri kita dari perbuatan takfir, jangan mudah kita mengkafirkan orang. Maka begitu juga kita wajib memelihara diri kita dari menjadi kafir. Waliyazubillah. Kena ambil tahulah berapa benda yang boleh menyebabkan murtad, kita jauhi. Untuk mengetahui keterangan lanjut tentang perkara-perkara yang menyebabkan menjadi kafir atau rosak iman atau Islam, sila rujuk kitab Mustikah Hadis Rasulullah SAW jilid 1 muka surat 415 hingga 415. Ini kitab lama ya. Terbitan bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Atau sila rujuk kitab Jawi, dulu kami mengaji ni dengan Ustaz Khairuddin, kawan dan guru kami. Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin. Kitab Tuhfatur Raghibin ni dia cerita benda-benda yang boleh menjadikan orang itu murtad ataupun sesat. Jadi hati-hatilah. Yang duk mendakwa ilmu hakikat, makrifat ni pun kadang-kadang boleh tersasar juga. Yang mendakwa orang tu Imam Mahdi pun boleh tersasar. Kalau dia faham, dia mengaji bab Imam Mahdi, dia akan tahu bahawa bila-bila masa satu orang mendakwa di Imam Mahdi, confirmlah dia bukan. Sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu bahawa Imam Mahdi ni dia lari. Ada ulama yang keluar, 7 ulama keluar nak pergi bai'ah Imam Mahdi di hadapan Kaabah. Dia lari ke Madinah. Tak mahu dia dibai'ah. Maka cari ke Madinah, lari dia ke Mekah. Mana dia tu dibai'ah dalam keadaan dia tak mahu. Dari awal kamu dah ngaku Imam Mahdi. Ngaku imam solat cukuplah. Ada makmum di belakang, imam lagi. Susah-susah jadi Imam Mahdi lah. Ya. Nak jadi pemimpin seluruh umat Islam, bantu Nabi Isa AS bukan satu jawatan yang salah. Kita nak jadi imam isteri kita pun kadang isteri kita bangun dulu pada kita. Jadi kita berangan jadi Imam Mahdi. Pula orang tu dah mati pula kita kata dia bangkit jadi Imam Mahdi. Bukan menolak hadis Nabi SAW. Itu jadi punca sesat. Orang tu dah mati, kamu dakwa pula dia bangkit jadi Imam Mahdi. Dalam hadis tak bagi tahu macam itu. Jadi automatik kamu seolah-olah menolak hadis yang dicetak oleh Maktabah wa Matma'ah Muhammad Al-Huda Singapura Jeddah. Selesai, alhamdulillah. Kita baca nota kaki, moga-moga Allah bagi ganjaran baik kepada penterjemah Al-Fadhil Sahjin Kuali atas usaha yang beliau jalankan, merujuk kepada rujukan-rujukan dan berkongsi kesimpulannya itu dalam nota kaki ke-9. Jadi nanti kita akan sambung di muka surat 59. Sebab itu anda perlu mendustakan diri sendiri itu. Muka surat 59 atas sekali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'sati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang lain nak tengok kita.